Warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid yang Ustaz hormati sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan satu topik yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan ilmu faraid. Yang mana pada perbentangan pembelajaran kali ini terdiri daripada Ustaz Imran, Ustaz Muhaimin, Ustazah Amira, Ustazah Ain, Ustazah Munirah, Ustaz Firdaus, Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Arif. InsyaAllah Ustaz serahkan majlis pada Ustazah Munirah untuk menceritakan berkenaan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Imran. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini Ustazah nak tanya, semua sihat? Dah makan? Okey, jadi pada pagi ini Ustazah nak mulakan pengajaran dengan tayangan video yang berdurasi 3 minit dan Ustazah harap anak-anak murid dapat bagi tumpuan sepenuhnya terhadap video yang akan ditayangkan. Mayat ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahid dan Abdul Wahab, Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang ayahanda tu? Oh, banyak. 4.500.000 pound sterling. 4 juta? Wow, adinda setuju. Okey murid-murid. Video tadi berkaitan dengan filem apa? Siapa tahu? Ya betul. Video tadi adalah salah satu scene dalam filem Tiga Abdul yang mengisahkan tentang perebutan harta pusaka. Jadi hari ini Ustazah nak ajar tentang faraid. Okey, lanjut. Okey, untuk hari ini Ustazah nak sentuh berkenaan 4 objektif ataupun hasil pembelajaran. Iaitu yang pertama, Ustazah nak sentuh tentang menyatakan maksud, hukum dan dalil faraid. Yang kedua, menyatakan rukun dan syarat faraid. Yang ketiga, menjelaskan jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Dan yang keempat, menghuraikan hikmah pensyariatan faraid. Okey, jadi Ustazah akan teruskan kepada Ustazah Amira. Okey, seterusnya Ustazah akan belajar faraid mengandungi pengenalan, aktiviti, hikmah pensyariatan dan juga penilaian. Next. Okey, apa yang boleh tahu tentang maksud faraid? Siapa tahu? Okey, maksud faraid adalah pembahagian harta seorang Muslim yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak, dan hukum adalah wajib. Okey, seterusnya kita tengok kepada dalil faraid itu. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 7, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada penilai ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Okay, selain daripada itu, Ustazah juga ada menyediakan rujukan ceramah dalil daripada YouTube. Okay, seterusnya pergi ke objektif yang kedua, iaitu menyatakan rukun dan syarat faraid. Rukun faraid mempunyai 3. Yang pertama ialah orang yang mewarisi harta, kedua waris, dan ketiga adalah harta pusaka. Dan syarat sah faraid adalah orang yang mewarisi harta, kematiannya telah disahkan. Yang kedua waris, itu waris masih hidup dan mengetahui status hubungan dengan si mati. Dan ketiga adalah harta pusaka, harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya adalah tidak sah. Okey, seterusnya Ustazah akan teruskan kepada Ustazah Ain. Okey, terima kasih Ustazah Amira. Okey, seterusnya Ustazah akan menerangkan mengenai jenis waris. Okey, terdapat 2 jenis waris, iaitu asyabul furu' dengan asabah. Okey, asyabul furu' ini adalah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Manakala asabah ini adalah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada
ashabul furu'. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Ustazah akan menjelaskan mengenai pembahagian harta. Okey, murid-murid dikehendaki untuk memberi perhatianlah supaya tidak akan mengalami kekeliruan mengenai pembahagian harta ini. Okey, pembahagian harta kepada bapa. Okey, bapa akan mendapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Bapa juga akan mendapat asobah sekiranya tiada anak, dan bapa akan mendapat 1/6 dan asobah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Pembahagian harta kepada ibu. Okey, ibu akan mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Ibu akan mendapat 1/6 sekiranya ada anak atau ada lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Dan ibu akan mendapat 1/3 daripada baki sekiranya hanya ada ibu, ayah, suami atau isteri. Okey, pembahagian harta kepada suami pula. Suami akan mendapat 1/2 sekiranya tiada anak, dan suami akan mendapat 1/4 sekiranya mempunyai anak lelaki. Okey, pembahagian harta kepada isteri. Isteri akan mendapat 1/4 sekiranya tiada anak, dan isteri akan mendapat 1/8 sekiranya mempunyai anak. Okey, seterusnya pembahagian harta kepada anak lelaki. Okey, anak lelaki akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan, dan anak lelaki juga akan mendapat asobah binafsih. Okey, dan yang terakhir, pembahagian harta anak perempuan. Anak perempuan akan mendapat 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan, dan anak perempuan akan mendapat 2/3 jika ada 2 atau lebih anak perempuan, dan anak perempuan akan mendapat asobah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Okey, di sini Ustazah ada sertakan link YouTube untuk tontonan kamu semua supaya kamu lebih memahami tentang pembahagian harta. Okey, jadi Ustazah serahkan kepada Ustaz Firdaus untuk pembentangan yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Ustazah Ain. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya, Ustaz akan mendatangkan berkenaan dengan contoh-contoh situasi yang berlaku dalam faraid ataupun pembahagian harta, dan Ustaz ada mendatangkan beberapa situasi. Situasi pertama iaitu si mati meninggalkan ibu, bapa, saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Maksudnya di sini akan ada 4 individu yang terlibat dalam pembahagian harta pada situasi pertama. Yang pertamanya ialah ibu. Ibu akan mendapat 1/6 daripada bahagian harta pusaka kerana mempunyai si mati mempunyai saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Adapun individu yang kedua iaitu bapa akan mendapat asabah ataupun baki daripada bahagian harta pusaka iaitu 5/6. Individu yang ketiga iaitu saudara-saudara lelaki, dan begitu juga dengan individu keempat iaitu saudara-saudara perempuan. Mereka tidak akan mendapat bahagian daripada harta pusaka dalam situasi satu ini kerana wujudnya bapa yang menjadi penghalang ataupun hijab sebagai daripada mendapat harta pusaka pada situasi satu. Jadi untuk situasi yang seterusnya, Ustaz serahkan kepada Ustaz Farhan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Okey, hari ini Ustaz akan menerangkan situasi yang kedua iaitu si mati meninggal dunia dan meninggalkan isteri dan 3 orang anak perempuan. Okey, situasinya murid-murid boleh tengok di bawah di slide yang Ustaz sediakan, iaitu si mati meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Okey, pembahagian bagi isteri ialah 1/8 dan disebabkan dia dapat 1/8 disebabkan si mati meninggalkan anak. Okey, pembahagian bagi 3 orang anak perempuan ialah 2/3 disebabkan mereka lebih daripada seorang. Okey, lepas daripada pembahagian isteri dan anak, akan ada lebihan. Lebihan itu akan diberikan kepada Baitul Mal. Okey, Ustaz, murid-murid boleh lihat slide yang Ustaz sediakan. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya.
Okey, dan terakhir Ustaz serahkan slide ini kepada Ustaz Muhaimin. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Farhan. Untuk next. Saya Ustaz Muhaimin. Ustaz ada sediakan aktiviti kepada murid-murid semua. Yang mana aktiviti yang pertama, Ustaz ada sediakan 2 pembahagian yang mana pembahagian pertama Ashabul Furud dan pembahagian kedua Asobah. Okay, next. Untuk aktiviti kali ini, pelajar dikehendaki untuk menyatakan pembahagian mengikut pembahagian harta mengikut syarak. Okay, kemudian hikmah pensyariatan faraid. Yang mana kat sini Ustaz ada letakkan 4 hikmah. Yang mana hikmah yang pertama adalah untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang menjejaskan kebahagiaan keluarga. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta. Okay, yang ketiga, meningkatkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okay, yang keempat, mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Okey, itu daripada saya. Kemudian saya serahkan kepada Ustaz Arif. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Muhaimin. Baik, saya Ustaz Arif. Ustaz Arif akan memberikan aktiviti yang kedua kepada para pelajar, iaitu aktiviti quizzes. Okey, dalam aktiviti ini Ustaz akan beri beberapa soalan dalam quizzes ini. Seperti macam ni. Okey, jadi para murid perlu menjawab 16 soalan berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini. Baik. Seterusnya, kita pergi pada penutup. Ustaz akan memberikan rumusan secara keseluruhan tentang ilmu faraid. Dan seterusnya, Ustaz akan meminta 2 orang pelajar untuk merumuskan PDP secara ringkas tentang berkenaan ilmu faraid. Okey, untuk itu Ustaz akan memberikan latihan pengukuhan. Yang pertama, pengukuhan tentang ilmu faraid, istilah-istilah itu silang kata dan word search yang digunakan untuk istilah dalam ilmu faraid. Baik, ada apa soalan bagi pelajar? Jika tiada, kita akan habis kelas kita. Dengan sekian, terima kasih.